Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Nurhayati binti Abdul Hakim selaku guru subjek sejarah. Kami dari kumpulan 2. Nama ahli kami ialah Ahmad Nurdin bin Maddin, Fariskan bin Norzaini, Izzati Syazwani binti Raimih, dan saya Sairatul Hadiah binti Sinin, Syazrul Haizat bin Muhammad. Kelas dari 4 Emerald 5 ingin membentangkan kajian kes yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan. Penghargaan. Syukur Alhamdulillah kerana dengan izin Allah, kami telah diberi kesempatan untuk melengkapkan dan menyiapkan kerja kursus sejarah ini dengan jayanya. Di sini kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang menjayakan video pembentangan ini. Kami ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada guru sejarah kami iaitu Cikgu Nurhayati Hakim. Terima kasih tidak terhingga buat kedua orang tua kami yang menjadi sumber dan telah berkongsi ilmu, maklumat yang diperlukan untuk melengkapkan tugasan ini. Tidak terlupakan juga kepada semua pihak yang terbabit secara langsung dan tidak langsung. Sesungguhnya, pengalaman dan pengetahuan yang kami perolehi amat bermakna. Sekian, terima kasih. Penyataan masalah. Kajian kes ini memberi pendekatan terhadap persoalan latar belakang dan sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Kajian ini akan memberi keutamaan kepada asas pembentukan perlembagaan. Selain itu, sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan juga turut dikaji. Akhir sekali, kajian akan menghuraikan kepentingan mendaulatkan perlembagaan negara. Objektif. Dalam melaksanakan kajian kes sejarah ini, terdapat beberapa objektif yang ingin kami capai. Antaranya ialah untuk mengetahui asas pembentukan perlembagaan, mengetahui sejarah pengubalan perlembagaan, dan mengkaji kepentingan mendaulatkan perlembagaan negara. Kaedah kajian. Terdapat pelbagai kaedah yang telah kami gunakan dalam melengkapkan kajian kes sejarah ini. Antaranya ialah kaedah rujukan, merujuk beberapa laman sesawang di internet berkaitan kajian kes yang dijalankan. Buku teks, mencari isi-isi yang berkaitan dengan soalan-soalan yang diberi. Hasil dapatan. Asas pembentukan perlembagaan. Asas pembentukan perlembagaan ialah nilai yang berasaskan tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip undang-undang Inggris yang disesuaikan dengan nilai tempatan. Selain itu, sebelum kedatangan kuasa barat, negara kita sudah mempunyai undang-undang dan adat perlembagaan. Undang-undang ini menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam pemerintahan negara. Seterusnya, pada zaman pentadbiran British, NNS iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura memperkenalkan undang-undang yang diambil dari England iaitu Charter of Justice. Di samping itu, pada bulan Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada badan membuat undang-undang iaitu Kansel Negeri yang mengandungi 45 orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Akhir sekali, di Sabah pula telah menubuhkan Majlis Undangan dan Majlis Kerja pada tahun 1950. Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Gubernur untuk mengubah undang-undang dalam pemerintahan. Hasil dapatan. B. Sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan bermula pada tahun 1877 hingga tahun 1957. Pembentukan undang-undang dalam sesebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Selain itu, yang pertama adalah pada tahun 1877. Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak pada tahun 1877 yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Kemudiannya, peranan yang sama ini dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain.
seterusnya. Yang kedua adalah pada tahun 1946, Undang-Undang DNNS digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala Undang-Undang di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NNMB pula digubal oleh Majlis Negeri. Di samping itu, yang ketiga adalah pada tahun 1948. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Akhir sekali, yang keempat adalah pada tahun 1957. Suruhanjaya perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RAID. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 30 Ogos 1957. C. Kepentingan mendaulatkan perlembagaan negara. Kepentingan mendaulatkan perlembagaan negara ialah menjamin kestabilan politik. Hal ini kerana perlembagaan menentukan corak pemerintahan, pembahagian kuasa serta prinsip-prinsip umum kuasa yang dilaksanakan. Selain itu, menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini kerana perlembagaan mengawal perilaku rakyat agar tidak melakukan jenayah ataupun mengenakan hukuman terhadap bersalah. Contohnya, seperti yang tertulis dalam hukum kanun Melaka, iaitu hukuman bunuh akan dikenakan kepada pesalah yang memalsukan titah sultan. Kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, perlembagaan sesebuah negara perlulah dijaga dan dipelihara kerana perlembagaan yang baik menjamin negara yang aman dan pemerintahan yang telus serta sistematik. Ini adalah lampiran yang disertakan dengan gambar buku teks dan di muka surat bab 2 tajuk kajian kes ini. Rujukan. Kumpulan kami telah membuat beberapa rujukan berdasarkan sumber-sumber di bawah. Orang sumber, Puan Nurhayati binti Abdul Hakim, Guru Subjek Sejarah, buku teks sejarah tingkatan 5, dan melayari laman sesawang seperti link yang berikut. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.